Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup 7 ingin membentangkan tajuk Takaful Models. Ahli grup kami terdiri daripada Tengku Ahmad Taqiyuddin bin Tengku Kahar, Muhammad Azri Naim bin Hazni, Muhammad Danish Farhan bin Romizi dan juga Amirul Azri Akmal bin Azam. Seterusnya kita pergi kepada pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Azri Akmal bin Azam. Hari ini saya akan membentangkan tentang Introduction to Takaful. First of all, makna takaful dari segi istilah ialah penyertaan sekumpulan individu dalam satu skim yang membolehkan mereka bekerjasama dalam menanggung sebarang kemudaratan yang berlaku terhadap salah seorang ahli peserta dengan cara membayar pampasan yang munasabah kepada ahli yang ditimpa kemudaratan melalui wang yang disumbangan oleh peserta-peserta yang dibayar secara ansuran. Takaful didefinisikan sebagai melibatkan kesepakatan antara sekumpulan individu iaitu peserta bagi tujuan mendapatkan perlindungan pampasan daripada kemudaratan atau risiko tertentu dengan memberi sumbangan berdasarkan kaedah iltizam bil tabarruk, iaitu beriltizam untuk melakukan tabarruk sehingga terbentuk dengannya satu tabung iaitu takaful yang memiliki syakhsiah iktibariyah, iaitu satu entiti khas dari segi undang-undang yang memiliki hak dan tanggungjawab yang bermaksud keuangan sendiri dan bersedia membayar tuntutan pampasan kepada peserta yang mengalami kemudaratan. Skim ini berasaskan akad tabarruk iaitu sumbangan kebajikan dan ta'awun iaitu kerjasama dan tolong-menolong, di mana para peserta memberi sumbangan ke dalam satu tabung khas yang digunakan bagi tujuan menolong peserta yang ditimpa musibah. Seterusnya ialah konsep takaful. Takaful mempunyai matlamat yang sama dengan insurans konvensional, iaitu menyediakan khidmat untuk para pemegang polisi atau para peserta. Apa yang membezakan antara keduanya ialah konsep yang digunakan bagi mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, takaful menggunakan konsep kerjasama yang dibenarkan oleh syarak berasaskan kontrak tabarruk dan ta'awun. Konsep ini bebas daripada sebarang elemen yang bercanggah dengan hukum muamalat Islam seperti gharar, riba, perjudian dan elemen-elemen lain. Dana takaful yang dibentuk daripada sumbangan para peserta iaitu pemegang polisi berasaskan kontrak tabarruk akan digunakan bagi menyelamatkan setiap peserta takaful daripada kecelakaan atau musibah yang menimpa. Sebarang lebihan yang berbaki selepas pembayaran pampasan, pembelajaran dan pemotongan untuk reserve akan dipulangkan kepada para peserta menurut kadar sumbangan masing-masing. Seterusnya ialah legality of takaful. Takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan muamalat Islam yang berlandaskan hukum syariah. Konsep ini sebenarnya telah diamalkan sejak lebih 1400 tahun dahulu. Yang pertama ialah dalil kerjasama daripada surah Al-Ma'idah ayat yang kedua yang bermaksud dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Janganlah kamu tolong-menolong dan dalam membuat dosa dan permusuhan. Yang kedua daripada hadis, Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mereka saling membantu antara satu sama lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Yang kedua ialah dalil tanggungjawab daripada hadis Imam Al-Bukhari yang bermaksud ibarat hubungan dan perasaan orang-orang beriman selama mereka adalah seperti jasad. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga akan merasainya. Seterusnya ialah dalil saling melindungi daripada hadis Imam Ahmad, demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa yang akan masuk syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. Jadi berasaskan kepada dalil-dalil di atas, para ilmuwan Islam memutuskan bahawa usaha bersepadu perlu wujud untuk melaksanakan konsep takaful sebagai kaedah terbaik untuk memenuhi tuntutan ini. Seterusnya ialah prohibited element in takaful.
Yang pertama ialah gharar, iaitu ketidakpastian. Islam mensyaratkan bahawa sesuatu akad atau perjanjian antara kedua pihak mestilah jelas tentang perkara yang diakadkan. Maksud gharar mengikut Ibn Rushd ialah kurangnya maklumat tentang keadaan barang, iaitu objek, wujud keraguan tentang kewujudan barang, kuantiti dan maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan barang, terutamanya ketika wang sudah dibayar, tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui. Yang seterusnya ialah maisir, iaitu judi. Maisir atau judi ialah mendapat sesuatu dengan cara mudah atau mendapat keuntungan tanpa usaha mengerjakannya. Unsur maisir dalam kontrak insurans konvensional ialah para ulama berpendapat maisir dan gharar adalah saling berkait rapat. Ini bererti jika suatu transaksi itu mengandungi unsur gharar, maka dengan sendirinya unsur maisir, iaitu judi itu akan turut serta. Perjudian terjadi apabila sebarang pemegang polisi insurans nyawa meninggal dunia sedangkan tempoh perjanjiannya belum tamat dan hanya membayar sebahagian premium yang disetujui. Kemudian, pembahasan perlu pula diberi oleh syarikat insurans dari sumber yang tidak diketahui dananya. Seterusnya, syarikat insurans itu boleh mengalami kerugian atau keuntungan disebabkan tuntutan yang seolah-olah bergantung kepada nasib disebabkan wujudnya unsur gharar. Keuntungan daripada nasib ini dianggap seperti judi. Yang ketiga ialah riba. Riba bermaksud pertambahan atau menambahkan. Riba yang diamalkan pada zaman jahiliah adalah dalam bentuk jual beli secara hutang. Apabila sampai tempoh tamat dan pembeli tidak dapat membayar hutangnya, maka penjual akan memanjangkan tempoh dengan ditambah jumlah hutang yang mesti bayar. Islam mengharamkan peminjaman wang untuk tujuan mendapatkan keuntungan demi melindungi kepentingan golongan yang kurang berkemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Naim bin Hazni daripada kelas IC 110-5BA. Baiklah, hari ini saya akan terangkan kepada kalian tentang model takaful. Model takaful yang pertama adalah model mudharabah. Ia terbahagi kepada dua, iaitu kerana jenis takaful juga ada dua, iaitu takaful am dan takaful keluarga. Yang pertama sekali ialah takaful am. Dalam model ini, pengendali takaful, iaitu syarikat takaful, akan bertindak sebagai mudarib, iaitu usahawan, dan peserta takaful akan bertindak sebagai penyedia modal, iaitu sahibul mal. Keuntungan akan dibagikan kepada persetujuan bersama, iaitu antara pengendali takaful dan peserta takaful. Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta takaful kerana asas bagi mudharabah ialah pemberi modal akan menanggung ruginya, kecuali jika kerugian itu adalah disebabkan oleh kecuaian oleh pengusaha modal, iaitu usahawan, ataupun dikira sebagai pengendali takaful. Mari lihat kepada gambar di sebelah. Ini adalah modus operandi bagi model mudharabah di dalam takaful am, iaitu short term takaful, jangka pendek, takaful jangka masa pendek. Yang pertama kita boleh lihat sebagai peserta takaful memberi sumbangan takaful, memberi sumbangan kepada syarikat pengendali takaful yang menyebabkan duit tersebut menjadi kepada dana takaful. Kedua, dana takaful itu akan dilaburkan oleh pengendali takaful supaya duit itu berkembang. Hasil daripada pelaburan yang telah dibuat, keuntungan yang didapati akan dibahagikan mengikut persetujuan yang telah dilakukan sebelum kontrak, iaitu mengikut persetujuan dan dibahagikan kepada peserta takaful dan
syarikat takaful yang mengendalikan dana tersebut. Okey. Pada akhir takaful, segala lebihan akan diberikan kepada peserta. Lebihan tersebut adalah selepas telah ditolak jika ada tuntutan, ditolak dengan fee takaful, reserve, management cost, dan jika terdapat lebihan, peserta akan mendapat duit tersebut. Seterusnya, model mudharabah di dalam takaful keluarga. Asas bagi takaful keluarga ini adalah sama seperti takaful am kerana menggunakan mudharabah juga, iaitu di mana pengendali takaful menjadi usahawan dan peserta takaful menyediakan modal. Okey, yang membezakannya adalah kerana terdapat dua akaun pada takaful keluarga, kerana takaful keluarga ini adalah jangka masa yang panjang. Okey, pertama iaitu akaun peserta, participant account, di mana bertujuan untuk menyimpan dan melabur. Yang kedua, akaun khas peserta iaitu participant special account yang menggunakan konsep tabaruk, iaitu di mana sumbangan daripada para peserta untuk digunakan apabila salah seorang daripada para peserta ditimpa malapetaka dan layak untuk menerimanya. Okay. Boleh lihat kepada gambar yang di sebelah. Yang pertama, seperti biasa, peserta menyertai takaful dan membayar, dan duit tersebut dijadikan dana takaful dan diletakkan di dalam dua akaun, iaitu akaun peserta dan akaun khas peserta. Akaun peserta yang bertujuan untuk melabur dan menyimpan, dan akaun khas peserta bertujuan untuk tabaruk. Okay, hasil daripada pelaburan keuntungan daripada pelaburan akan dibagikan kepada peserta dan penyedia dan pengendali takaful mengikut persetujuan bersama yang telah dilakukan. Pembahagian keuntungan adalah mengikut persetujuan bersama. Okey. Akaun peserta akan diberikan kepada akaun peserta iaitu PA akan duit daripada akaun peserta duit daripada akaun peserta akan diberikan kepada peserta apabila peserta sudah meninggal dunia, sudah tempoh matang dan sudah tempoh matang apabila skim takaful itu telah habis. Okay. Apabila terdapat lebihan di dalam akaun khas peserta, akaun khas peserta akan digunakan untuk membayar tuntutan, akan ditolak untuk membayar tuntutan, ritakaful dan sebagainya. Dan apabila terdapat lebihan itu akan diserahkan kepada peserta. Masuk kepada model wakalah. Juga terbahagi kepada dua, iaitu model wakalah di dalam takaful am dan model wakalah di dalam takaful keluarga. Yang pertama, model wakalah di dalam takaful am. Seperti mana wakalah adalah melantik atau menugaskan seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang lain. Pengendali takaful bertindak sebagai wakil kepada peserta untuk mengendalikan dana yang diberikan, iaitu dana takaful. Lebihan dimiliki sepenuhnya oleh peserta. Lebihan pada akhir takaful akan dimiliki sepenuhnya oleh peserta, dan peserta perlu membayar yuran agensi dan yuran prestasi. Okey. Boleh lihat kepada gambar di sebelah. Yang pertama, seperti biasa, peserta menyertai takaful dan membayarnya. Okey, duit itu akan dibahagikan kepada dua, iaitu dimasukkan untuk dana takaful dan dimasukkan untuk membayar yuran agensi. Okey. Yuran agensi, pembahagian ini adalah mengikut persetujuan bersama oleh pengendali takaful dan pemberi modal, iaitu peserta takaful. Okay,
yuran agensi adalah bertujuan untuk diberikan kepada pengendali takaful kerana mengendalikan dana tersebut. Okey, itu 2A. Okey, pada 2B seperti biasa, duit tersebut akan menjadi dana takaful dan akan dilaburkan kepada mana-mana syarikat yang patuh syariah. Hasil daripada pelaburan iaitu keuntungan akan diberikan kepada peserta takaful. Okay, at the end, iaitu pada akhir takaful, segala lebihan apabila sudah ditolak, jika ada tuntutan sudah ditolak di takaful dan sebagainya, lebihan tersebut akan diserahkan kepada peserta. Ya, masuk kepada model wakalah di dalam takaful keluarga. Okay. Kaedahnya adalah hampir sama seperti mudharabah model bagi untuk takaful keluarga. Takaful keluarga adalah untuk jangka masa panjang. Okey, terdapat dua akaun, iaitu seperti sama seperti mudharabah takaful keluarga, iaitu akaun peserta, participant account yang bertujuan untuk menyimpan dan melabur, dan akaun khas peserta, participant special account, iaitu tabarruk. Yang membezakannya adalah peserta takaful perlu membayar upah kepada pengendali takaful kerana mereka telah menguruskan dana tersebut. Okey, boleh lihat kepada gambar di sebelah. Itu seperti biasa, peserta membayar takaful dan duit tersebut akan dibagikan kepada dana takaful dan yuran agensi. Okey, kedua ini adalah persetujuan bersama di antara agensi dan peserta. Okey, bagi dana takaful, dana tersebut akan dimasukkan kepada dua akaun, iaitu akaun peserta dan akaun khas peserta. Akaun peserta adalah bertujuan untuk menyimpan dan melabur, dan akaun khas peserta adalah bertujuan untuk tabarruk, jika tabarruk. Okey, dan dana itu juga akan dilaburkan oleh pengendali takaful kepada mana-mana, kepada pelaburan yang patuh syariah. Hasil keuntungan daripada pelaburan tersebut akan sepenuhnya diberikan kepada peserta, dan peserta perlu memberi komisen kepada pengendali takaful jika komisen kepada pengendali takaful atas performance yang telah ditunjukkan kepada oleh mereka. Okey, pengendali takaful tiada hak untuk mengambil duit, iaitu keuntungan peserta, kerana mereka hanyalah untuk mengendalikan dana tersebut sahaja, dan mereka telah akan diberikan upah. Pada akhir takaful, segala lebihan yang terdapat di dalam akaun khas peserta yang telah ditolak tuntutan dan sebagainya akan sepenuhnya diberikan kepada peserta, dan akaun peserta, duit di dalam akaun peserta akan diserahkan kepada peserta apabila peserta sudah meninggal, sudah tempoh matang takaful dan sebagainya. Okey, baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Ahmad Taqiyuddin bin Tengku KA daripada IC 110BA, nombor kad matrik 2018654868. Jadi kali ini saya akan membentangkan tentang model takaful hybrid. Apakah itu model takaful hybrid? Dapat beberapa contoh ya model takaful hybrid yang ada dalam takaful industri. Tapi saya akan petik dua contoh, iaitu yang pertama adalah model hybrid wakalah dan mudharabah. So apa itu model hybrid wakalah dan mudharabah? Model hybrid ini juga dikenali sebagai model campuran. Ia mengandungi ciri-ciri kedua model mudharabah dan wakalah. Kontrak wakalah digunakan untuk aktiviti operasi
manakala kontrak mudharabah digunakan untuk aktiviti pelaburan. So dua kontrak ini adalah fungsinya berbeza dalam satu sistem takaful ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana model hybrid ini beroperasi. Apakah modus operandi yang digunakan di dalam model ini? So anda boleh baca sendiri tulisan ni. Saya akan terangkan untuk lebih mudah difahami. Okey. So participant contribution fund yang disalurkan melalui participant contribution ini akan dibahagikan kepada dua akaun, iaitu participant account, iaitu mudharabah account, dan participant special account, iaitu wakalah, menggunakan konsep wakalah. So participant account yang menggunakan konsep mudharabah ini hanyalah khas untuk investment sahaja. Ya, pengendali takaful akan invest dana yang disalurkan melalui akaun ini, dan profit yang terhasil daripada investment ini akan dibahagikan mengikut rasio yang telah dipersetujui sebelum kontrak ini dijalankan. Kemudian kita pergi apa itu participant special account. Di dalam participant special account inilah di mana kos operasi diambil, di mana tuntutan yang akan dituntut oleh kontributor nanti akan diambil. Kemudian untuk kos penyusunan ataupun retakaful, di sini semua dana ni akan diambil melalui participant special account. Lebihan dana daripada participant special account ini setelah digunakan semua akan diinvest juga. Okay, lebihan dana ni still akan diinvest dan dibahagikan mengikut rasio yang telah ditetapkan. So begitulah konsep di mana mix model mudharabah dan wakalah ini berfungsi. Kemudian kita terus kepada satu lagi contoh model hybrid, iaitu model wakalah dengan dana wakaf. So secara pengenalannya, model wakaf ini telah diperkenalkan oleh seorang mufti terkenal di Pakistan, iaitu Mufti Taqi Usmani. Model ini telah berjaya dilaksanakan di Pakistan dan di Afrika Selatan. Pada hakikatnya, ia bertujuan untuk membolehkan individu saling membantu sekiranya berlaku malapetaka dengan menggunakan dana wakaf. So kita tahu kan dana wakaf ni untuk kebaikan, untuk memberi manfaat kepada orang ramai. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana model ini beroperasi. Apakah modus operandi yang digunakan di dalam model ini? Okey, awalnya pemegang saham daripada syarikat takaful akan menyuntik dana bagi memudahkan pembukaan akaun dana wakaf. Dalam masa yang sama, para peserta juga akan menyumbang dana ke dalam akaun tersebut. So dari sini kita lihat pada peringkat awal, iaitu participant contribution itu datangnya daripada dua sumber, iaitu shareholder, iaitu syarikat takaful, dan yang kedua adalah daripada peserta dana wakaf itu sendiri. Okay. Sepanjang proses tersebut, pengendali takaful yang bertindak sebagai ejen untuk pemegang saham dan peserta membantu menguruskan dana dan bayar tuntutan. So pengendali takaful ni akan sebagai wakil diorang untuk menguruskan dana dan membayar tuntutan yang dilakukan oleh peserta itu tadi. Dalam masa yang sama, mereka juga bertindak sebagai ejen pelaburan untuk membantu melaburkan dana tersebut dalam aktiviti perniagaan yang diluluskan oleh syarak. So mereka juga mengendalikan proses investment. Ya, mereka juga sebagai wakil untuk investment yang dalam aktiviti perniagaan yang diluluskan oleh syarak. Sebagai balasan, pengendali berhak mendapatkan peratusan tertentu dari bayaran wakalah, atau juga dikenali sebagai yuran wakalah yang telah ditentukan sebagai tambahan kepada bayaran prestasi. So mereka juga ada bahagian dalam profit investment tadi, seperti mana yang telah dipersetujui di dalam kontrak sebelumnya lah. Hasil dana wakaf akan digunakan untuk membantu mana-mana peserta yang mengalami musibah atau malapetaka. So hasil daripada dana wakaf ini akan membantu kembali partisipan yang peserta yang menyertai modul ini.
So dia macam konsep ta'awun, ya. Dana tu akan diberikan kepada peserta, mana-mana peserta yang mengalami musibah ataupun malapetaka. Sekian itu saja. Terima kasih. Okey, takaful produk ada dua, iaitu takaful am dan juga takaful keluarga. Okey, takaful am ditakdirkan sebagai skema yang pada dasarnya merupakan kontrak jaminan bersama dalam jangka pendek, biasanya 1 tahun, dan memberikan ganti rugi bersama sekiranya berlaku jenis kerugian yang ditentukan. Okey, manakala takaful keluarga pula adalah dia memberikan perlindungan terhadap musibah akibat kematian dan kemalangan ke atas diri peserta. Okey, seterusnya takaful am. Yang pertama adalah skim takaful kebakaran. Okey, yang kedua, skim takaful pemilik dan barang rumah kediaman. Seperti yang kita tahu, jika berlakunya kecurian dan sebagainya, skim ini akan bantu. Seterusnya, skim takaful kenderaan berenjin. Okey, skim ini maksud papasan yang diberikan kepada peserta yang terlibat di dalam kemalangan jalan raya dan juga menyebabkan kerosakan kenderaan. Okey, seterusnya takaful liability majikan. Okey, apa itu takaful liability majikan? Okey, takaful liability majikan adalah papasan yang dikenakan kepada majikan jika kecederaan berlaku kepada pekerja-pekerja majikan tersebut. Seperti sebagai contoh, pekerja kilang yang berlaku kemalangan ketika melakukan operasi pemotongan, dan sebagainya. Seterusnya, takaful liability awam. Takaful liability awam ini ialah untuk melindungi kita sebagai pemilik perniagaan daripada liability undang-undang untuk membayar papasan bagi kecederaan anggota badan akibat kemalangan atau kerosakan yang tidak sengaja kepada harta benda awam yang disebabkan oleh kecederaan kita atau kecederaan pekerja-pekerja kita. Okey, liability yang dinyatakan juga termasuk jas dan perbelanjaan undang-undang. Semua syarikat dan perusahaan perniagaan perlu mendapatkan perlindungan yang disediakan di bawah skim ini. Okey, seterusnya takaful keluarga. Pelan takaful keluarga untuk pendidikan digunakan untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi anak-anak peserta. Okey, jika peserta tersebut mempunyai anak yang ingin melanjutkan pembelajarannya ke pendidikan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai uang yang cukup, okey, pelan takaful keluarga akan membantu. Okey, seterusnya pelan takaful keluarga berkelompok. Ia memberikan perlindungan secara berkumpulan. Okey, next, pelan takaful kesihatan. Okey, pelan takaful kesihatan ini berfungsi untuk membayar semula kos rawatan yang dirawat. Okey, jika peserta tersebut terlibat dalam kemalangan dan sebagainya, ataupun mempunyai penyakit dan perlu dirawat di hospital, okey, kos-kos itu akan dibayar semula oleh pelan takaful kesihatan. Okey, secara kesimpulannya, takaful telah memberikan kontribusi yang besar kepada industri dengan mengembangkan model takaful dan dengan memberikan garis panduan yang mematuhi syariah dan dengan memberi nasihat dan pemantauan industri. Di samping itu, komitmen pengendali takaful tidak boleh dilupakan. Tanpa keredaan dan kesokongan dari pengurusan atasan syarikat, industri tidak dapat mencapai tahap yang kita capai sekarang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.